yang senang, saya tak boleh. Ya. Ayo. Sekejap. Kita masuk ni. Tapi jalan tu dua tak tutup pun. Bingung kita. Kita ni kadang-kadang menang ada tak? Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط الذين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أما بعد Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Apa Artinya Saya Menganut Islam. Dan kita masih lagi dalam
tajuk besar Saya Mestilah Muslim di sudut akidah. Saya mestilah Muslim di sudut akidah. Tersambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 21 pada nombor yang ke-12. Disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, saya juga mesti mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dengan tidak menyengutukannya dengan sesuatu yang lain. Ini saya lakukan kerana menyahut seruan Allah dan Rasul-Nya yang menyeru manusia supaya mengabdikan diri hanya kepada Allah dan tidak tunduk kepada sesuatu selain daripada Allah. Sebagaimana ayat 36 dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita nak tengok lagi ciri-ciri orang-orang Islam yang benar-benar memiliki akidah yang terbaik, yang benar-benar selamat dari sudut iman dan kepercayaan. Iaitu Islam mengajar kepada kita tugasan kita dilahirkan di dunia ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah semata-mata, dan dalam masa yang sama tidak menyengutukan Allah, tidak mensyirikkan Allah, tidak meletakkan sesuatu menjadi sekutu bagi Allah. So kita kena faham tugas kita ialah abdi, menghambakan diri kepada Allah. Sebagaimana ayat 36 surah An-Nahl yang saya bacakan tadi. Dan sesungguhnya telah kami utuskan bagi setiap umat itu para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam, yang tugas nabi rasul ini dia ada dua tugas yang besar. Yang pertama, an ya'budullah, ajak manusia sembah Allah. Yang kedua, wajtanibut taghut, menjauhkan umat manusia daripada fahaman-fahaman taghut. Taghut dari kalimah tagha, maksudnya fahaman yang melampau. Taghut banyak fahaman yang melampau. Kalau tagha, seorang aja yang melampau. Macam Allah sebut kisah Firaun. Allah beritahu pada Nabi Musa alaihi salam, izhab ila Firaun, wahai Musa, pergilah kamu berdakwah kepada Firaun. Innahu tagha,
Sesungguhnya Fir'aun itu tagha, melampaui batas, berlebih-lebih sangat. Jadi taghut dalam ayat An-Nahli 36 tadi diterjemah dan ditafsirkan oleh para alim ulama mufassiri yang masuk dalam kategori menjauhkan diri dari taghut, fahaman-fahaman yang melampau. Yang pertama, taghut itu dinisbahkan kepada berhala-berhala yang disembah di seluruh dunia. Yang kedua, iblis dan syaitan. Itu dipanggil taghut sebab iblis dan syaitan ni melampaui batas. Dan yang ketiga, ideologi atau dipanggil hari ini izm yang direka oleh manusia yang bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Sekularisme, pluralisme dan macam-macam isma yang lain yang kalau sesat dan bercanggah itu dimasuk bawah kategori taghut. Jadi ini tugas Nabi dan tugas Rasul. Yang pertama, ajak kita sembah Allah. Bukan ajak saja, tapi ajar sekali. Semua Nabi-Nabi Allah kirim untuk mengajar umat masing-masing macam mana nak menyembah Allah dengan cara yang betul, dengan cara yang selayak dan sebenar-benarnya. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, sebab itulah dalam hidup kita hari ini tidak ada jalan yang paling cantik, paling terbaik, paling selamat. Khususnya yang kita tengok apa yang sedang melanda dunia pada hari ini. Selain usaha-usaha pencegahan secara fizikal yang kita buat, yang dicadangkan, kerap mencuci tangan, memakai mask atau topeng muka, terutama di tempat yang ramai orang, ataupun kalau kita ni jenis demam ke batuk, itu ikhtiar dipanggil. Tak ada apa keperluan, tak payah keluar rumah. Kalau disyaki ada tanda-tanda COVID-19, duduk di hospital ataupun terima rawatan dalam bentuk di kuarantin selama 14 hari. Itu ikhtiar. Walaupun ada semalam satu orang pesakit yang telah disahkan ada tanda-tanda itu, sepatutnya dia kena kuarantin. Dia pergi klinik kesihatan Seksyen 32 Shah Alam, Bukit Naga. Bila doktor suruh kuarantin, dah kali dia lari. Dia lari. Doktor pergi buat report polis pula dah. Dah macam penyenayah pula jadi. Dah, jadi tak usahlah sebab benda ni kita ikut je arahan. Kaedah dalam agama pun ada. Berapa ramai yang berdoa tadi, ya Allah bagilah hari ni tak payah sembahyang Jumaat. Agak-agak sikit. Nah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, yang tak buat solat Jumaat hari ni Perlis dan juga Singapura saja. Itu fatwa mereka, tak apalah. Mana yang berkaitan, yang bersesuaian. Sebab benda ni pun isu yang baru kan. Banyak benda yang nak ditengok. Jadi yang saya sebut tadi itu ikhtiar kita. Kan, jaga kebersihan, basuh tangan dan sebagainya lah. Tetapi yang lebih penting daripada itu sebenarnya
jaga hubungan baik kita dengan Allah. Selain ikhtiar luaran tadi, itu sangat penting. Tetapi Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, Nabi dah ajar kita doa menimbun-nimbun dah doa. Baca tak baca je tuan-tuan. Saya share satu doa yang pak saudara Nabi, namanya Abbas bin Abdul Muttalib, ayah kepada Abdullah bin Abbas, atau lebih dikenali Ibnu Abbas lah. Ibnu Abbas tu kira sepupu Nabi. Satu hari Abbas ni dia datang, pak saudara Nabi ni datang jumpa Nabi. Yalah, sebab itu kita kata untung para sahabat ni. Untung mereka yang hidup masa Nabi hidup. Apa hal je terus cari Nabi lah. Apa masalah tanya Nabi. Nak apa minta ke Nabi. Untung dia masa itu, yang hidup zaman Rasulullah hidup. Lalu Abbas ni dia datang jumpa Nabi, dia bukan minta apa pun. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ajarkan aku satu doa. Dia minta itu aja. Wahai Rasul, ajarkan aku ni satu doa. Dia tak kata doa menghindar penyakit ke, doa nak kaya ke, doa nak kahwin seorang lagi ke, tak ada. Dia kata ajarkan aku doa saja. Lalu Nabi bersabda, wahai Abbas, bacalah oleh kamu, Allahumma inni as'alukal afiyah. Itu saja Nabi ajar. 4 perkataan saja. Allahumma, wahai Tuhan kami, ini sesungguhnya aku, as'aluka, mohon pada engkau ya Allah, al-afiyah. Al-afiyah, apa makna afiyah? Orang Melayu pun sebut afiyah. Kuat sikit lagi minyak afiat, minyak angin. Afiat. Afiah ni makna selamat dari benda yang berbahaya. So boleh baca untuk COVID-19? Boleh lah. Cuma tidak khususlah dengan perkataan COVID-19 ke apa, tak adalah. Cuma boleh baca doa tu tak? Macam-macam lah yang tuan-tuan jumpa doa tu yang disebar-sebar dalam WhatsApp, dalam Facebook. Cuma baca tak baca je. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku mohon pada engkau al-afiyah, selamat. Selamat tubuh badan, selamat harta benda, selamat keluarga, selamat wang ringgit, selamat pekerjaan, segala-galanya afiah. Itu lama hurai doa tu. Pendek aja tuan-tuan. Bahasa Melayu pun boleh lah kalau tak hafal yang bahasa Arab. Selain kita tiap kali keluar rumah, keluar pejabat, keluar masjid ke, bergerak saja, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi. Yang tu pun kita dah sebut dah dulu. Sebab itu Allah kirim Nabi supaya dia ajar kita cara nak sembah Allah dengan betul. Cara nak sembah Allah dengan betul. Sebab itu hari ini manusia sembah Allah ialah yang beragama Islam ni kan. Mudah-mudahan cara penyembahan kita itu betul, berlandaskan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam soal ibadah, peribadatan,
ubudiyah, ta'abbud ini kita tidak boleh memandai-mandai. Macam saya selalu sebutlah, buat ibadah ni tak boleh pandai-pandai, tak boleh suka-suka hati, tak boleh main agak-agak, main reka-reka, main ikut suka, macam okey ikut macam ni, tak boleh. Ada ibadah yang spesifik, ada ibadah yang unlimited. Unlimited contoh dia apa? Tuan-tuan nak sedekah berapa ringgit sehari, unlimited lah. Ikut suka. Tuan-tuan nak semain sunat berapa rakaat sehari, suka hati tuan-tuan. Nak puasa sunat, yang itu ada sikit dia punya guideline. Puasa sunat paling banyak selang sehari, itu paling banyak. Maksud dia hari ni puasa, esok tak puasa kan? Lusa puasa, tulat tak puasa, selang-selang. Selang-selang. Macam bulan Rejab kita duduk ni. Dalam hadis, sahabat beritahu, Ibnu Abbas kata, kami biasa tengok Nabi dalam bulan Rejab kadang-kadang puasa, kadang-kadang tak puasa. Yakni puasa sunat. Tuan-tuan ingat tahun 80-an dulu dah. Orang Melayu kita bila masuk Rejab kan dia puasa 3 bulan kan. Dulu. Rejab, Syakban, Ramadan kan. Dulu. Kita dengar pun gerun juga. Kita pun tak tahu zaman tu kan. Lah ni dah mengaji, rupa-rupa tak ada pun Nabi puasa penuh pun bulan Rejab. Dan paling banyak Nabi declare sendiri, Nabi kata aku paling banyak puasa sunat dalam hidup ialah dalam bulan Syakban. Bulan depan lah, panjang umur, bulan Syakban. Nabi kata paling banyak aku puasa sunat bulan Syakban. Pasal apa bulan Syakban? Pasal Nabi kata bulan Syakban ni ramai orang leka, cuai, lalai. Sebab tu aku puasa bulan tu banyak. Ramadan tu of course lah kan, sebab dia wajib. Jadi sebab tu saya kata ibadah ni ada benda yang unlimited, maknanya kita boleh buat banyak mana pun. Ada yang ada had-had dia. So kena, semua benda tu kena ada ilmu lah. Kena mengaji lah, kena reti. Dan nombor 2 tadi tuan-tuan, ayat nombor 2 tadi tu, wajtanibut taghut. Kerja Nabi adalah menjauhkan kita supaya jangan kita dekat dengan fahaman-fahaman taghut yang menyesatkan kita. Termasuk yang saya sebut tadi, jin, syaitan, iblis, berhala-berhala yang disembah oleh manusia, dan ideologi ciptaan manusia yang bercanggah dengan Islam. Ini semua masuk bawah kategori taghut. Sebab tuan-tuan kena ingat, iblis dan syaitan ini ialah lebih kurang dah. Iblis syaitan ni dia kerja dia memang menghasut manusia. Dan kerja dia memang mengganggu kita. Apa pun benda baik yang kita buat, memang kerja iblis setan ni dia akan hasut, dia akan goda, dia akan rosakkan, dia akan pengaruhi supaya apa benda baik kita buat tu kalau boleh gagal atau tidak sempurna. Itu memang dia punya SOP kerja dia. Bila dia declare depan Allah, selepas dia dihalau daripada syurga akibat enggan sujud pada Adam pada masa itu, Nabi Adam alaihi salam, dan Allah laknat dia sampai kiamat, dan dia mohon pada Allah panjang umur dah. Wahai Tuhan, panjangkan umur aku, umur kami setan iblis ni sampai hari kiamat, dan kami berjanji untuk goda anak cucu Adam dan sesatkan mereka, kecuali orang yang ikhlas saja yang kami akan kalah. Itu memang dia declare sendiri.
Dia buka pengakuan dia, yang ikhlas betul-betul, yang ni kami tak boleh goda. Jadi hari ni kita dengan iblis ni pun kadang-kadang risau juga tuan. Dia goda kita ni macam-macam cara tak? Macam-macam. Kena pula alasan COVID-19 ni memang sedap lah, tak nak pergi masjid. Dia kata bahaya ustaz, tempat perkumpulan ramai. Ui, pasal malam hari Rabu okey. Nah, masalah kat tu. Contoh dah. Jadi kadang dia hasut kita macam tu lah. Masa bujang, dia goda kita cara bujang. Bila kita dah kahwin, dia goda cara kita dah kahwin. Dah beranak, goda cara beranak. Esok dah bercucu, cara bercucu pula dia hasut kita. Tuan baca surat khabar dalam TV ada keluar kan minggu lepas. Kes abang adik bunuh abang tu kan. Lepas tu boh lantong air, malam tu bancur simen, boh simen dalam tu. Sungai Petani. Kalau tak iblis punya hasutan, siapa yang menghasut dia buat gitu? Iblis. Benda boleh settle lah. Baju je, isunya baju. Awek dia bagi, abang dia suka pakai, itu je. Adik pun geram jugalah. Baju tu mak awek dia bagi kan. Yang abang asyik rembat je baju tu. Tak boleh tahan, bergaduh. Kalau geram sangat, tumbuk sekali sudah dah. Tapi tak boleh. Setan suruh ambil pisau motong daging, mati. Jadi itu yang kita takut tu. Dia punya godaan dia bukan calang-calang. Kita yang sungguh-sungguh ibadat dengan cara yang paling ikhlas pun kadang-kadang habis. Banyak dah kisah umat dulu yang hebat-hebat kan. Ending dia tombang di tangan iblis. Jangan main-main tuan-tuan. Sebab itu lafaz isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dipanggil isti'azah, berlindung kepada Allah daripada gangguan syaitan yang direjam. Lafaz ta'awuz ini kena rajin baca juga, minta perlindungan dengan Allah. Sebab kita tak nampak dia tuan. Dia iblis ni macam COVID-19 lah. Kita tak nampak dia. Kan? Tapi dia ada merata-rata. Merata dia ada. Dia standby je nak goda kita kan. Nak hasut, nak bisik, nak mewas-waskan kita. Itu kerja dia lah. Sebab itu, kalau tuan-tuan baca balik kisah perjalanan Isra'. Kisah Isra' Nabi SAW pada malam Isra' itu. Kan masa mula-mula Nabi naik burak, Nabi memulakan perjalanan, Nabi dikejar oleh berbola api yang mengejar Nabi dari belakang. Lalu Nabi tanya Jibril, apa benda berbola api itu? Jibril kata itu jin ifrit. Lalu Jibril ajar doa pada Nabi. Saya tak ingat doa dia bunyi macam mana. Dan Nabi bacakan doa itu, akhirnya dia kejar sekat jalan gitu je lah. Tapi pengajaran dia apa tuan-tuan? Pasal apa jin ifrit kejar Nabi? Pasal dia tahu Nabi nak menghadap Allah. Dia tahu perjalanan Nabi itu nak pergi jumpa Allah, nak menghadap Allah. Sebab itu dia kacau. Kalau perjalanan Nabi malam tu sekadar nak melawat Masjid Al-Aqsa raun-raun, lepas tu balik Mekah balik, ifrit tak kacau kan? Dia tak kacau. Dia beria mengejar Nabi itu pasal dia tahu Nabi nak pergi jumpa Allah. Itu yang dia goda, dia halang, dia cuba sekat. So konsep dia samalah macam kita. Bila kita nak buat sesuatu yang mungkin benda itu boleh mendekatkan kita dengan Allah, pasti ada halangan, godaan, gangguan daripada iblis. Sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, pentingnya kita belajar, kita mengaji, kita kuliah,
supaya kita faham agama ni betul-betul. Ya. Mengaji ni tuan-tuan, yalah, kalau zaman kita ni dah nampak orang kata senang sikit. Masjid surau kita pun dah bersih, cantik, aircon apa selesa lah dah. Berbanding 20-30 tahun dulu Jamaah pun makin hari saya tengok makin ramai, berbeza 20 tahun dulu. Jadi tujuan kita mengaji ni bukan apa, kita nak biar tahu sikit selok-belok agama tu. Paling tidak tahu basic-basic, okey dah lah. Sebab kadang-kadang bila Allah Ta'ala bagi akal fikiran, otak lah kita kata kan, ada manusia yang suka sangat memikir benda-benda yang dia tak sepatutnya fikir. Sedangkan Allah bagi akal ni untuk kita memikir, merenung benda yang orang kata patut padan untuk difikir dan direnung. Bukan memikir sampai menyeksa diri benda-benda yang tak ada kaitan dan tak ada kena-mengena pun sebenarnya. Saya bawa contoh lah, ada satu ustaz ni orang tanya ke dia. Dia kata, ustaz, saya ada tengok TV baru ni, rancangan Animal Planet ke National Geography apa lebih kurang begitu. Dia kata, ustaz, baru ni ada nelayan, dia jumpa satu spesies macam ikan, tapi rupa ikan tu macam babi. Ini betul ni, dia tengok dalam TV. Ikan tu pula dia jumpai di mana? Lautan Pasifik. Nelayan Mak Saleh jumpa. Pelik lah kan? Dia macam ikan tapi muka nak irah-irah macam babi sikit, ustaz. Minta maaf no, saya sebut babi. Dia macam babi sikit muka dia tu. Jadi ustaz tu tanya, apa soalan dia? Soalan saya, ustaz, boleh tak saya makan ikan tu? Kau duduk sarjana bang, lautan Pasifik tu dekat mana? Punyalah jauh dah. Menengok TV, lepas tu dia mikir, ikan ni aku boleh makan ke tidak? Muka dah macam babi dah ikan ni. Dah memikir tu, tanya kat ustaz. Padahal berlambak lagi ikan lain boleh makan kan? Ikan temenung pun tak habis makan sekarang ni, punya banyak. Sekilo 50 sen. Ikan temenung pun dah mengamuk sampai naik ke darat. Geng Kuala Kedah cerita tuan. Diorang pergi pukat ikan temenung sampai terpaksa tuang balik masuk laut. Punya banyak. Sampai dah penuh bot, takut bot tenggelam tuan. Bot turun balik, patah balik ke darat. Punya banyak kalau Allah nak bagi rezeki ni main-main tu. Sampai peraih ikan pun merayu, tolonglah beli ni, sekilo 50 sen. Gila dah. Kalau jual kat sini sedap Itu kalau rezeki Allah nak bagi, kita tak boleh cakap apa. Allah boleh terbit berkat, macam-macam keberkatan lah, kita pun tak tahu kan, benda yang Allah nak bagi. Jadi sebab itulah tuan-tuan, apa pun dalam hidup kita, pegang agama ni betul-betul, mengaji elok-elok, tak usah fikir yang negatif-negatif, yang pelik-pelik, yang tak ada kena-mengena, tak payahlah. Lainlah ikan tu dijumpai di Sungai Buloh ke apa, boleh kira lah. Lautan Pasifik punya jauh. Tapi orang kita memang macam tu, dia suka pelik-pelik sangat kan. Dia suka gitu. Macam dia tanya, ustaz, masa Nabi Isra' Mi'raj tembus langit 1, langit 2 sampai langit 7, ustaz rasa Nabi bernafas macam mana, ustaz? Ada bawa tong oksigen tak agak-agak? Ambil tonggeh kat dapur tu, empuk atas kepala. Tu jawapan dia. Apalah yang jauh benar kita memikir kan? Macam juga dia tanya, Nabi belah dada. Nabi kan
63 tahun tak? Nabi hidup 63 tahun. Nabi dibelah dada berapa kali? 2 kali. 2 kali ya. Kali pertama masa umur Nabi 2-3 tahun, masa di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah. Masa Nabi duduk di kampung Bani Sa'ad, Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi, bela dia. Masa Nabi budak lagi 2-3 tahun, datang Jibril, Mikail dalam setengah riwayat, belah dada Nabi, bawa keluar, cuci, masuk balik. Kali kedua berlaku 2 kali je. Kali kedua malam sebelum Isra'. Nabi kata ketika aku sedang berbaring di Hijr. Hijr tu area Hijr Ismail tu lah. Tengah baring, datang malaikat 2 orang. Dia belah macam mana ustaz? Tak payah tanya sebab ustaz pun tak tahu apa jawapan ni. Kita beriman, dibelah dada, bawa keluar hati, cuci air zam-zam, lepas tu masuk ilmu hikmah apa semua, sudah. Tak usah mikir jauh sangat nak. Banyak benda kita nak kena fikir nak. Ni nak mikir siapa TPM, tapi tak ada lah. Kan? Banyak benda nak fikir. Minyak tak payah fikir lah. Besok turun lagi. Kan? 7 sen. Diesel 9 sen. Okey lah, 2 kali turun. Jadi tuan-tuan, tapi naik ke pengusaha minyak pula kan. Tapi nak buat macam mana? Jadi sebab itu, apa pun kita nak sebut, kita ni banyak benda nak fikir tuan. Kita nak fikir iman kita, kita nak fikir akidah kita, kita nak kena fikir ibadah kita, kita nak kena fikir juga sesekali nasib kita dalam kubur besok kan. Masa depan kita di mahsyar nanti macam mana. Banyak benda nak fikir. Jadi yang paling penting sekarang ni, tugas kita, buat kerja agama ni elok-elok. Datang surau masjid, dengar kuliah-kuliah ni, supaya ilmu kita tu orang kata segar balik lah. Bila dengar tu dia refresh balik kan, dia remindkan kita balik, ingat balik benda yang lama dah lupa. Itu penting mengaji. Dan untung tuan-tuan ibu-ibu yang hadir ni. Sebab apa? Banyak faedah kita dapat. Niat etikah lah masjid dapat, pahala menunggu masuk isyak dapat, pahala dengar kuliah dapat, pahala malaikat menaungi atas kepala kita sayap sampai ke atas langit sana dapat, doa daripada binatang kita dapat. Banyak pakej ni datang kuliah ni kan. Tapi kita tak perasan. Tapi tak apalah, yang penting datang mengaji. Sebab saya tengok masyarakat kita alhamdulillah macam saya sebut tadi kan. Semangat betul mengaji. Seronok, kami pun seronok. Ni lagi sebulan setengah lah kita kata dah nak masuk Ramadan ni. Jangan tanya jadual Ramadan ke ustaz lah. Memang dah penuh semua. Bukan saya, ustaz lain pun saya rasa sama je. Penuh dah. Sampai tak boleh nak mencelah dah. Tak boleh nak celah. Punya semangat orang nak mengaji. Ada anak murid geng Johor panggil, ustaz bila nak turun Johor? Saya kata nanti ustaz lu. Kuala Lumpur tak habis ni. Bulan depan saya ke Pening seminggu sebelum Ramadan. Geng Facebook saya pun tak tahu siapa dia. Geng Pulau Pinang. Jadi dia personal, dia minta ustaz bagi tarikh ustaz 3 hari Jumaat Sabtu Ahad saya susun. Mula saya bagi bulan Mac ni. Dia kata ustaz bagi lewat mana nak dan tak, kita masuk bulan April. Minggu lepas kot dia hantar dah lokasi-lokasi semua dah dapat. Jadi tuan-tuan, hari ni orang seronok nak mengaji. Tambah pula dengan situasi yang berlaku hari ni, sebenarnya banyak ilmu baru yang kita dapat. Kan? Inilah benda-benda baru kan. Penyakit-penyakit, isu semasa yang berlaku, itu semua ilmu sebenarnya. Dan sebab itulah tuan-tuan, ingat azan.
Tu tak nampak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang saya maksudkan tadi. Maknanya dalam hidup kita pada hari ini, jangan kita tinggalkan majlis-majlis ilmu seperti ini. Sebab banyak sangat dia punya fadilat, dia punya manfaat. Tujuan kita nak mengaji, tambah ilmu, dan dalam masa yang sama kadang-kadang kita mendengar nasihat, mendengar teguran. Bukan tuan-tuan saja, kami yang ustaz-ustaz pun kadang-kadang orang tegur juga. Kadang-kadang kami tersilap fakta, tersilap nama yang kami sebut, tersalah baris ayat Quran. Ada, memang ada. Saya pernah ditegur macam tu. Tak ada masalah. Kita pun kadang bukan perasan tuan-tuan, kadang tak perasan kan, terlepas pandang, kadang tersilap. Jadi tak, itu untung mengaji tu. Biar, yalah, sebab menegur ni kan dia banyak kaedah. Dia macam ni. Orang kalau sakit demam, standardnya bagi Panadol kan. Itu standard lah. Demam telan Panadol, insya-Allah biiznillah lega. Tapi kalau sakit jantung, tak boleh bagi Panadol.
Gout tak boleh Panadol, atau tanpa koyok ke tak boleh. Maksudnya nasihat ni kadang-kadang lembut, kadang-kadang cara sindiran, kadang-kadang tembak tepat punya kan. Sharpshooter punya memang kena bersepai punya, memang tepat. Kadang-kadang masing-masing, macam kami lah ustaz-ustaz, kadang kami bukanlah tegur sangat, kita cakap-cakap kan, nasihat. Kadang orang tak mau dengar. Orang lain tegur, cara lain pula mau dia dengar. Saya tengok dalam berita baru ni, dalam TV lah. Kalau tuan-tuan kenal satu kumpulan di Malaysia ni, nama dia Bangfis. Bangfis. Tuan-tuan kenal tak rasa-rasa? Tuan-tuan memang kenal para sahabat Nabi saja. Kami ni tak biasa Ustaz, kumpulan-kumpulan. Saya pun tak kenal sangat. Lagu dia pun saya pun tak tahu sangat tuan. Saya biasa search, itu biasa. Wings kan, BPR, dulu-dulu kapak apa? Rock kapak apa dulu-dulu. Bangfis ni kumpulan baru jugalah. Baru tak baru juga, tapi yang baru ke belakang ni lah. Dia buat satu lagu tuan. Saya pun tak dengar lagi lagu tu, saya cuma tengok interview dalam TV je. Lagu tu tajuk dia Akhir Zaman. Akhir Zaman. Lirik dia pun bagus tak, saya tengok sikit lah lirik dia tu. Power tak dia buat. Dan dalam tu ujung-ujung lagu tu dia ada tembak geng LGBT. Dia ada sebut perkataan LGBT dalam lagu tu. Apa jadi? Mengamuk puak-puak LGBT. Kan? Mengamuk. Lalu bila dia interview dek wartawan, dia kata apa motif menyerang LGBT dalam lagu tu? Dia kata kami bukan serang individu. Kami tak sebut pun nama siapa LGBT dalam lagu tu. Kami serang gerakan LGBT yang sedang subur dalam negara ni. Bagus kan Pak Gaya Bangfis ni. Dan dia kata kami buat ni sebab kami terpanggil. Kami yakin dan percaya ustaz-ustaz ni dah berbuih mulut sebut dalam surau masjid, tapi puak-puak ni tak mau dengar. Nampak? Dan kami buat sikit melenting pula dah. Tapi dia kata tak apa, mesej kami sampai. Nampak? Itu saya kata tadi. Dan bagusnya penyanyi tu pula, dia cakap satu benda lagi. Dia kata kita tak nak benda tu menyubur dalam negara kita ni. Dan saya tak mahu bila anak saya pergi sekolah nanti, di sekolah tu dah jadi benda ni macam biasa. Saya tak mahu benda tu berlaku. Jadi ustaz-ustaz dah berbuih tegur, siapa pun tak mau dengar, kami tembak dalam lirik lagu ni. Melompat buat-buat LGBT. Dan dia kata memang dia tak tembak direct pun. Dia cuma highlightkan gerakan. Dia panggil gerakan lah tak? Gerakan LGBT. Itu saya kata teguran tu macam-macam. Kadang ustaz tegur orang tak peduli kan. Ustaz nasihat orang tak dengar. Doktor nasihat orang dengar. Dengar. Kita pergi jumpa doktor kan, dah lemah-lemah lutut semua ni. Doktor kata, pakcik, nasi jangan makan tu. Pakcik, nasi seminggu sekali. Baik doktor, angguk cakap doktor. Habis apa yang saya boleh makan? Roti boleh. Roti pun tak boleh, kata doktor. Yang boleh kerak roti je. Baik doktor. Pasal apa beriman dengan doktor? Takut mati. Yang ustaz cakap berapi-rapi ni kan, cerita neraka yang berapi tu pun orang tak takut tak? Orang tak mau percaya kan? Alah ustaz ni tahiyah ke tidak atau. Tapi kalau doktor bercakap kan, siap pesan ubat ni 3 kali sehari tau, bukan 3 hari sekali. Tulis 3 kali sehari. Anak pula balikkan mengingatkan kita je, ayah dah makan ubat belum tengah hari ni, petang ni dah makan belum? Takut mati.
Tapi ada anak kita kata, ayah dah semayang belum? Kan? Ayah dah baca Quran ke tak hari ni? Tak ada pun. Anak saya pun sama lah juga kan. Jadi nak sebutnya, itu kita ni macam tu. Dengan doktor memang tabik lah, takut tuan. Tak berani kita. Pasal takut mati je. Nak sihat aja kan. Jadi sebab tu saya kata tadi, apa pun dalam hidup ni kok mana balik pada agama balik. Dan mesti ada satu benda dalam kepala kita ni. Saya, tuan-tuan, ibu-ibu, kita semua yang menonton ni juga kena ingat, aku adalah calon jenazah yang akan mati bila-bila masa daripada sekarang. Kena ingat yang tu tuan-tuan, sebab ada orang, Allahu Akbar, takut kita tengok. Saya kalau baca komen-komen dalam Facebook, terutama seminggu dua ni kan, bila ada orang kat sumpah pula jadi menteri, lagilah saya tengok komen-komen tu, puhara jadi. Macam dah tak tahu dosa pahala, takut kita baca. Macam dah tak ada agama dah. Na'udzubillah. Jangan tuan-tuan. Benda yang kita tulis semua tu esok akan disoal. Banyakkanlah istighfar nak. Janganlah kita buat benda-benda macam tu. Sebab kita akan mati tuan-tuan. Cuma kita nasib baik masih hidup. Masih hidup sampai malam ni kan. Dan sampai bila kita tak tahu. Tapi kita percaya akan mati. Cuma tak tahu bila lagi. 3 minggu lepas, saya baca dalam surat khabar, bekas Presiden Mesir Hosni Mubarak mati 91 tahun. Selang 3-4 hari itu, lelaki yang direkodkan tertua di dunia, orang Cina daripada negara Cina, mati juga. Kotlah tertua tak mati-mati kan? Dah mati juga. Cuma ada seorang setakat ni wanita tertua di dunia, pun daripada Cina juga. Cina ni semua dia bolot, semua ke dia je Cina ni, hebat dia. Wanita tu masih hidup. Saya tengok 117 tahun. Jalan tu tak adalah nampak tak larat, macam segar juga dia berjalan. Tak pakai spek mata. Bila wartawan tanya dia, apa rahsia makcik pula lah, maknya nyonya kan, apa rahsia maknya boleh segar sampai 117 tahun? Dia kata 2 rahsia. Ni kita nak kena buat ni, nak 100 lebih. Pertama, senaman jangan tinggal, exercise sikit-sikit lah dah. Yang kedua dia kata jaga pemakanan. Dan saya percaya maknya ni tak makan nasi lemak. Sebab dia orang Cina mana makan nasi lemak kan. Tu yang 117 kan. Kita yang nasi lemak 45 jalan tuan-tuan. Bukan punca nasi lemak tu, ni contoh kan. Jadi nak sebutnya, ramai dah orang mati. 2-3 hari lepas dekat Westport, selekoh maut tu. 5 biji motor masuk bawah trailer. 3 mati, 2 cedera parah. Ada satu selekoh tau dekat Pelabuhan Kelang, Westport. Situ orang situ panggil selekoh maut. 5 biji motor masuk bawah trailer tu. Tak tahulah minyak, berminyak ke jalan tak tahulah. Situ kontena banyak kan, pelabuhan. Itu semua asbab. Jadi kita alhamdulillah masih hidup, syukur pada Allah. Ambil peluang hidup ni, buatlah yang terbaik. Kita pun tinggal 42 hari saja lagi nak masuk Ramadan, insya-Allah. Sebulan lebih sikit je. Jadi buatlah preparation yang terbaik. Sahabat Nabi dulu, masuk je Rejab, dalam kepala dia dah ada Ramadan tuan-tuan. Makna masuk Rejab tu, dia punya feel, preparation untuk menuju Ramadan tu dah siap. Kurma dah beli, itu dah semua dah prepare.
Kita sampai macam tu tak? Kita lagi hebat. Masuk je Rejab, terus teringat Syawal. Lagi terror pada sahabat Nabi 4 raya kita. Lagi laju. Baju raya pun dah tempah Ustaz. Lambat-lambat orang tak terima pula. Tapak bazar pun dah habis cabut undi semua siap. Mujur tak bertumbuk. Tak? Tak apalah tuan, berniagalah elok-elok. Tak? Murah rezeki insya-Allah. Jadi tuan-tuan ingat, syukur kita masih hidup. Mudah-mudahan Allah rahmati kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, itu yang saya boleh share sikit pada malam ni. InsyaAllah nombor 13 kita akan sambung bulan depan biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada muslimin muslimat yang hadir pada malam ini. Terima kasih yang menonton live Facebook audio kuliah pada malam ini. Dan sebelum saya tangguh, ada 2-3 pengumuman ringkas. Yang pertama, insya-Allah malam ni saya buat kutipan sikit. Tabung ada di tengah-tengah tu, di atas tabung jernih tu lah, atas kapet tu. Tabung ni saya sambung kutipan yang bulan lepas lah. Wakaf van dan juga tabung kebajikan. So tuan-tuan ibu-ibu yang nak menyumbang boleh niat wakaf van dan tabung kebajikan insya-Allah. Van ni van kita nak beli untuk anak-anak autisma yang belajar Al-Quran di Taman Batu Muda Gombak, Batu Cave. Sekolah tu kawan saya yang buat. Jadi kita sedang cari van untuk budak-budak ni. Dan yang kedua, seperti biasa di luar belakang sana kita ada jualan wakaf kitab, harganya RM55. Tuan-tuan boleh tulis nama, 10 nama waris di belakang kitab. Letak dulu nama mak ayah kita, nama mertua kita, kemudian barulah nama-nama yang lain. Dan kemudian tinggalkan kitab itu, nanti kami akan kumpulkan semula dan kami akan wakafkan ke sekolah pondok yang terpilih di seluruh negara insya-Allah. Kalau tak buat duit untuk wakaf kitab tu, tuan-tuan boleh minta nombor akaun dekat adik yang jaga tu. Nanti free besok boleh transfer. Tapi kitab tu tulis dululah. Kita boleh start untuk training wakaf menyumbang sebelum masuk Ramadan insya-Allah. Mana tahu tak berkat kita banyak menderma ni, mudah-mudahan Allah lenyapkan penyakit COVID-19. Itu pun salah satu asbab lah, mudah-mudahan, amin insya-Allah. Dan yang terakhir tuan-tuan, saya nak, mungkin sebagian tuan-tuan ada yang tahu, ada yang ramai yang tak tahulah sebenarnya. Saya nak ajak tuan-tuan, ibu-ibu sekalian untuk kita hadiahkan Fatihah pada ibu saya yang meninggal dunia 2 minggu yang lepas. 27 hari bulan Februari, hari Khamis, malam Jumaat selepas maghrib. Jadi ibu saya ni umur dia 84 tahun. Kakak saya yang jaga dekat Rembau Negeri Sembilan. Sebelum itu kami buat penjagaan tu secara bergila-gila lah adik-beradik. Saya adik-beradik ramai tuan-tuan, ada 13 orang. Jadi ada yang dah meninggal jugalah, 3-4 orang dah meninggal. Jadi bila kita buat penggiliran tu, ambil jaga mak seorang sikit seminggu-seminggu kan. Jadi bila bergila-gila ni banyak pula masalah daripada manfaat kebaikan pada ibu tu. Sebab ibu uzur naik atas wheelchair, jadi nak mengusung sana kemari tu nampak kesian pula kat dia. Jadi bila pakat-pakat balik, kakak pun setuju, dia kata biar akak jagalah. Biar akak jaga sampai mak meninggal kata. Lepas tu kami buatkan satu bilik khas untuk ibu di sana. Dan itulah kakak jaga sampai ibu kami meninggal pada 2 minggu lepas. Jadi ialah bila ibu meninggal ni tuan-tuan, dia punya feeling tu lain sikit tak. Kalau ayah meninggal pun kita sedih, tapi ibu meninggal ni lagi sedih. Saya ni lagi sedih sebab saya anak bongsu, nombor 13 kan, nombor 13. Ayah saya meninggal tahun 91. Saya tingkatan 5 masa tu.
Jadi kenangan dengan arwah ayah ni pun tak banyak. Sebab yalah saya kecil kan, lepas tu saya sekolah banyak di luar. Dan dengan ibu pun adalah 46 tahun. Tapi macam abang-abang saya, Ustaz Saludin, Ustaz Halim Nasir, diorang banyaklah kenangan. Sebab arwah ibu ni dia jual kuih. Nak besarkan 13 anak ni dia jual kuih je. Jadi abang-abang saya kena jual kuih lah. Naik basikal, jual kuih. Saya anak bonsu, kerja saya mengambilkan kuih. Bukan kena jual, saya tak kena jual. Anak bonsu mana boleh kena jual kuih? Kan? Dia manja lebih sikit. Jadi tuan-tuan, ialah sampai masa kan, Allah ambil lah nyawa mak ayah kita, mertua kita pun semua habis dah. Jadi kita hadiahkan Fatihah pada arwah ibu Hindun binti Husin, dan juga kepada ibu ayah kita jugalah, ya. Dan mertua kita juga, sama ada masih hidup. Kalau mereka masih hidup, mudah-mudahan Allah terus merahmati mereka, Allah sihatkan tubuh badan mereka insya-Allah. Dan kalau mereka sudah meninggal dunia, kita doakan Allah ampunkan dosa mereka, Allah luaskan kubur mereka, Allah terangkan kubur mereka, dan Allah jadikan kubur mereka seperti taman-taman syurga insya-Allah. Dan kita doakan di akhirat besok Allah masukkan mak ayah kita dan mertua kita juga ke dalam syurga Allah. Sebab jasa mereka sangat besar kepada kita lah. Melahir, mendidik kan, menjaga kita, berjaga malam, sakit demam, itu kita tak mampu balas. Itu kita doa, Allah saja yang selayak untuk membalasnya. Jadi terima kasih atas perhatian semua. Kita tutup dengan suratul Fatihah dan kita doa selepas itu insya-Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.